Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaba bikum. Selamat datang ke dalam kelas Tauhid tahun 5. Ya belajar sekalian, insya-Allah kita akan sambung tajuk yang baru, iaitu tajuk mizan. Pelajaran yang dikasihi sekalian, kita tengok kepada pengenalan pengertian mizan. Pelajar boleh buka buku teks Tauhid pada muka surat 16. Mizan ialah timbangan untuk menimbang amalan yang dilakukan oleh manusia dan jin di dunia. Jadi pelajar sekalian, mizan adalah alat timbangan yang Allah ciptakan untuk menimbang amalan manusia dan jin di dunia. Amalan manusia dan jin di dunia. Orang yang berat timbangan kebaikannya, Allah akan memasukkan ke dalam syurga. Manakala orang yang ringan timbangan kebaikannya akan dimasukkan ke dalam neraka. Walhiyazubillah. Konsep mizan di akhirat. Kita akan tengok konsep mizan di akhirat. Yang pertama, menyeluruh, adil dan telus. Maknanya mizan ini bukan suatu yang bohong, bukan suatu yang menipu, tapi menyeluruh, adil dan telus. Yang kedua, konsep yang kedua, tetap dan tegas. Tak ada kompromi, tak ada belas kasihan. Yang ketiga, berdasarkan zahir dan batin. Dan yang keempat, dilaksanakan tanpa dipengaruhi emosi dan pilih kasih. Tak ada pilih kasih. Dan kita tengok dalil berkaitan dengan mizan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Maksudnya, setelah berlaku demikian, maka manusia akan diberi tempatnya mengikut amalan masing-masing. Adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, maka ia berada dalam kehidupan yang senang lenang. Sebaliknya, orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka tempat kembalinya ialah hawiyah, neraka hawiyah. Bapak-bapak sekalian, inilah gambaran yang Allah bagitakan kepada kita bahawa orang yang berat timbangan amalan kebaikannya, dia akan hidup bersenang lenang di akhirat nanti. Manakala orang yang ringan timbangan mizan dia, maka ringan timbangan amal kebaikannya, maka ni di akhirat nanti akan hidup di dalam neraka hawiyah. Seterusnya pelajar sekalian, kita tengok satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tirmizi meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar memberiku syafaat pada hari kiamat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
InsyaAllah aku akan melakukannya. Aku bertanya, Anas bin Malik bertanya, di manakah aku mesti mencarimu ya Rasulullah? Baginda pun menjawab, pertama sekali engkau cari aku di titian sirat. Titian sirat kita mengaji dah tajuk sebelum ni. Aku bertanya lagi, Anas bin Malik tanya lagi, bagaimana jika aku tidak menemuimu di sirat? Baginda menjawab, cari aku di mizan. Di mizan. Ini tajuk yang kita belajar pada hari ini. Aku bertanya lagi, jika aku tidak menemuimu di mizan, baginda lalu berkata, carilah aku di telaga Al-Kautsar. Sesungguhnya aku akan berada di 3 tempat ini. Jadi pelajar sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam maklumkan berdasarkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi pada Anas bin Malik, suatu persoalan yang bertanya pada Nabi, di mana dia nak bertemu dengan Rasulullah pada mahsyar nanti. Dan Nabi pun menjawab, tempat pertama carilah aku di titian sirat. Kalau tak jumpa di titian sirat, cari pula di mizan. Kalau tak jumpa di mizan, cari pula tempat yang ketiga, iaitu di telaga Al-Kautsar. Ini 3 tempat yang Nabi akan singgah untuk memberi syafaat kepada sahabat dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir sekali pelajar sekalian, perbincangan tajuk kita iaitu mizan. 3 amalan yang akan menjadi syafaat di akhirat. 3 amalan ni kalau kita buat di dunia atau dunia ni, 3 amalan ni akan menjadi syafaat kita di akhirat nanti. Yang pertama, menjauhi dosa, dusta dan pertengkaran serta memperbaiki akhlak. Jauhkan daripada perkara-perkara dusta, perkara yang tidak betul, tidak sahih. Kemudian jauh juga dari perbuatan pertengkaran. Kemudian perbaiki akhlak kita. Yang kedua, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini betul. Bukan bahkan umat Nabi saja bersalawat, bahkan Allah dan para malaikat pun bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya salawat ni, kamu salawat faham maksud atau tak faham maksud, bersalawat sampai kepada Rasulullah, dan salawat ni lah akan menjadi syafaat kepada kita semua. Dan yang ketiga, pelajar sekalian, yang ketiga, amalan yang ketiga yang boleh menjadi syafaat di akhirat nanti, membaca Al-Quran dan memahami maksud serta mengamalkannya. Al-Quran akan bagi syafaat kepada siapa yang membacanya di dunia. Siapa yang jadi sahabat karya Al-Quran, Quran akan menjadi syafaat bagi dia. Bukan sekadar pada masyarakat di akhirat nanti, bahkan di alam kubur sekalipun, Quran ini akan hujjatul laka, akan menjadi hujjah mempertahankan kita daripada terkena siksa azab kubur. Bahkan dalam hadis disebut, Rasulullah SAW berkata, Rasulullah SAW, iqra'ul Quran فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. Al-Quran, bacalah Al-Quran, sesungguhnya yakni Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafaat kepada ahli-ahlinya, iaitu orang yang menjadi sahabat karib kepada Al-Quran. Jadi sampai situ sahajalah perbincangan tajuk kita, iaitu mizan. Kita dah memahami pengertian mizan, alat menimbang amalan yang dilakukan oleh jin dan manusia di dunia. Timbang amalan jin dan manusia di dunia. Jadi makhluk yang diberi taklif, yang wajib melaksanakan hukum syarak Allah Ta'ala, manusia dan juga jin. Ini 2 makhluk yang Allah taklif. Kemudian kita belajar 4 konsep mizan di akhirat, menyeluruh, tetap dan tegas, berdasarkan zahir dan batin. Yang terakhir dilaksanakan tanpa rasa pengaruh emosi dan pilih kasih. Kemudian kita mengaji 2
dua dalil tentang kewujudan mizan daripada Al-Quran, surah Al-Qari'ah ayat 6 hingga 9. Kemudian kita mengaji hadis Nabi SAW yang menceritakan Nabi akan duduk di 3 tempat di akhirat nanti. Nabi akan duduk di tiang sirat, Nabi akan duduk di mizan, Nabi akan duduk di telaga Kautsar. Ini dalil daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian yang terakhir kita bincang, kita mengaji tiga amalan yang akan menjadi syafaat kepada kita di akhirat nanti. Wallahualam. Kalau ada masalah apa-apa kamu boleh hubungi Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Segala yang baik yang elok itu datang daripada Allah, yang kurang tu datang daripada dia Ustaz. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan insya-Allah dengan tajuk yang baru. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.